Sabah antara 5 negeri teratas laksana projek pembangunan. Juga Sabah negeri pertama laksana program Duta Nadi. Langsung bersama Redwin Robin. Redwin, silakan. Baik Farhatul, Sabah antara 5 negeri teratas di Malaysia dalam penyempurnaan projek dan program pembangunan tahun ini. Berdasarkan laporan My Project, 1,271 projek sedang dilaksana merangkumi projek sambungan dan baharu. Nilai keseluruhan projek mencecah RM5.9 bilion. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor menegaskan pencapaian ini harus dijadikan indikator untuk bekerja keras dalam menambah baik serta menyelesaikan setiap program dan projek dengan lebih cepat, tepat dan teratur. Seterusnya memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Dalam masa sama, kerajaan negeri memperkukuh tadbir urus kewangan negeri melalui penambahbaikan prosedur dan garis panduan pengurusan kewangan. Datuk Haji G menyatakan demikian semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri di Menara Kinabalu. Sebar luas kesedaran literasi digital dan keselamatan internet. Sabah, negeri pertama, laksana program Duta Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang melibatkan 50 mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, UMS. Program memberi penekanan kepada kempen Internet Selamat KIS dengan sukarelawan mendidik masyarakat tentang penggunaan internet secara selamat, bertanggungjawab dan beretika. Kita boleh laksanakan beberapa idea-idea yang baru dan kita harap dengan keterlibatan mahasiswa UMS dalam program Duta Nadi, mereka boleh panjangkan beberapa cadangan kepada pihak MCMC tentang harapan mereka tentang internet di Sabah dan juga perkhidmatan telekomunikasi. Ini antara beberapa usaha yang kita akan sebarluaskan. Datuk Fahmi bercakap dalam sidang media sempena pelancaran program Duta Nadi di Jabatan Digital UMS. 25 buah nadi dipadankan dengan kampung halaman peserta manakala KIS menyasarkan 10,000 institusi pendidikan menjelang hujung tahun ini. Dalam program berasingan, Datuk Fahmi serah bantuan tabung kasih Hawana kepada juru fotografi Jabatan Penerangan Negeri Sabah, Vicky Sylvester Matanjang di Pinampang. Vicky Sylvester, 52 tahun, mengalami kecederaan serius akibat kemalangan jalan raya Mac lalu. Insiden itu memerlukan beliau menjalani rawatan fisioterapi secara berterusan. Untuk makluman semua, ini merupakan pengamal media ke-463 yang telah kita santuni di seluruh negara. Manakala bagi Sabah sahaja, saudara Vicky Sylvester merupakan yang ke-24 yang telah menerima sumbangan daripada tabung kasih Hawana. InsyaAllah kita akan teruskan usaha untuk menyantuni dan memastikan warga media mendapat bantuan apabila mereka ditimpa sebarang kemalangan. Saya berterima kasih kepada Datuk Fahmi kerana memberi sumbangan pada hari ini pasal kemalangan yang beberapa bulan lalu. Saya berasa dihargailah kerana dipandang dengan, walaupun saya cuma hanya juru foto saja, tapi dipandang dengan baik. Ke arah pengiktirafan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai Kota Sastra UNESCO, Kerajaan Negeri sokong pemerkasaan aktiviti sastra dan penerbitan buku. Ini termasuk mempertingkat sumbangan bantuan bahasa dan sastra selasih. Setakat Julai tahun ini, RM220,000 telah disalur kepada 20 persatuan berbanding RM156,000 kepada 15 persatuan tahun lalu. Sekarang dalam usaha untuk menuju ke arah itu, mudah-mudahanlah. Sebab syarat untuk menjadikan kota sastra ini sebagian besar sudah kita tunaikan. Aktiviti, kegiatan, berterusan penerbitan, perpustakaan, memang semua kita ada. Dari masa ke masa kita akan berusaha menambah baik lagi, mudah-mudahan UNESCO. Ujung tahun ini ada keputusannya.
Inisiatif menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai kota sastra bermula tahun lalu melalui kerjasama pelbagai pihak termasuk Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Kajian Pembangunan Sabah. Sekiranya berjaya, Bandaraya Kota Kinabalu bakal menjadi kota sastra ke-60 dan kedua di Asia Tenggara selepas Jakarta yang menerima pengiktirafan berprestij itu pada 2021. Inisiatif kerajaan dalam pengumuman khas Perdana Menteri semalam disambut baik. Antaranya penurunan harga petrol RON95, bantuan sekali beri RM100 kepada semua warga negara 18 tahun ke atas dan hari kelepasan am tambahan pada 15 September sempena sambutan Hari Malaysia. Sedikit sebanyak, penurunan harga minyak ini dapat memberikan impak yang sangat besar dalam menjana ekonomi kepada peniaga-peniaga lah terutamanya. Dan juga kepada kita selaku penjawat awam yang mungkin menggunakan kenderaan yang bergerak jauh. Kami sebagai ibu bapa mungkin mempunyai anak 18 tahun ke atas dapat meringankan sedikit sebanyak bebannya. Di mana lagi anak-anak yang belum bekerja 18 tahun ke atas, ada yang masih bersekolah, diorang dapat menggunakan RM100 one-off ini untuk membeli keperluan-keperluan mereka lah. Bagi yang bekerja di kerajaan ataupun mungkin swasta, ia sangat berharga walaupun hanya satu hari. Boleh menambah cuti tambahan itu boleh menambah berat cuti umum yang lain untuk membawa keluarga santai sempena Hari Malaysia. Pengarus perdanaan gender bukan lagi tanggungjawab wanita semata-mata. Sebaliknya memerlukan kerjasama menyeluruh semua pihak termasuk pentadbir, pemimpin akar umbi dan penjat awam. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Flovia Ng berkata pembangunan inklusif tidak akan tercapai jika masih terdapat golongan yang tersisi akibat perbezaan gender, lokasi atau latar belakang sosioekonomi. Pendekatan terlalu neutral tanpa mengambil kira keperluan sebenar lelaki dan wanita boleh mewujudkan ketidakadilan yang tidak disengajakan. Ini harus di bawah, bukan saja di bandar tetapi di luar bandar. Dan mungkin kita boleh memperbanyakkan lagi program-program seperti ini ataupun di bawah ke jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Sebab ini sangat penting, mungkin kita boleh memperbetulkan ya tentang tafsiran ataupun pemikiran orang tentang gender ini. Beliau terdahulu merasmikan program kepekaan gender di luar bandar daerah Suk. Penganjurannya, platform golongan wanita luar bandar menyuarakan pandangan serta menyertai pembangunan komuniti selaras aspirasi kerajaan negeri perkasa peranan wanita. Memperkasa kebajikan penduduk luar bandar, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS menyantuni komuniti luar bandar menerusi program ziarah amal di Nabawan. 21 golongan kurang berkemampuan menerima wang tunai dan bakul makanan. Apa yang kami berikan ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada anak-anak yang memerlukan ini dan mereka yang memerlukan. Ini adalah sentuhan kasih daripada Mutiara JRS untuk mereka-mereka yang memerlukannya. Turut menerima sumbangan 5 sekolah program pendidikan khas integrasi, Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Kampung Ranau-Ranau dan Pengurusan Masjid Al-Hidayah Nabawan. Mengucapkan terima kasih kerana yang di Pertua kami sudi datang ke daerah ini dengan bantuan itulah bantuan-bantuan, semoga ada lagi di lain-lain hari. Kami sangat berbesar hati dan berterima kasih dengan sumbangan ini kami dapat menggunakan untuk melancarkan program-program yang diatur di program pendidikan khas. Kami sangat-sangat menghargai pemberian ini. Kami berharap juga pemberian ini, sumbangan ini kami dapat membiayai segala program-program di program pendidikan khas integrasi SK Pekan Nabawan.
Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah, kembali bersama dengan Farhatul. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih, Redwin.